Ada satu kes pembunuhan yang berlaku di Ohio, US, di mana seorang remaja bernama Daniel Patrick membunuh mak kandung dan mencederakan ayah dia disebabkan ketagihan video game. Dia dikatakan seorang anak yang baiklah. Bila dia membesar tu, hubungan dia dengan mak ayah dia dalam keadaan yang baik. Tetapi dia mula terpengaruh dengan kawan dia dan mula bermain video game. Sebabkan game tu ada unsur-unsur violent, ganas, jadi ayah dia tak suka dia bermain dengan game ni. Lagipun Daniel ni dia boleh main game tu sampai 7 ke 8 jam sehari. Awal-awal dia hanya bermain game di rumah kawan dia, tapi lepas tu dia beli game tu dan dia bermain di rumah. Ayah dia bila nampak benda tu rampas game tu, and Daniel ni cuba cari jalan untuk dapatkan balik game tu. Dan setelah mencuba untuk cari kunci safe, dia dapat akses kepada game tu dan juga sepucuk pistol. So apa yang Daniel buat, dipanggil mak dengan ayah dia ke dalam satu bilik dan disuruh mak dengan ayah dia tutup mata sebab dia nak bagi surprise. Dan bila mak dengan ayah dia tutup mata, Daniel lepaskan tembakan ke mak dia dan juga ke ayah dia. Mak dia terkena tembakan di kepala dan mati serta-merta lah. Ayah dia pun terkena tembakan di kepala, tetapi sempat dibawa oleh kakak Daniel yang datang dan ayah dia survive lah. So selepas tu bila dibawa ke perbicaraan, memang Daniel bersalah dan dipenjarakan seumur hidup. Ini adalah satu contoh ekstrim lah, disebabkan game sanggup membunuh mak dengan ayah sendiri. Main video game ni tak salah, dia adalah satu hobi yang sebenarnya ramai je main video game. Saya sendiri masa sekolah rendah dulu main PS1, dekat Facebook main Farmville kan. Kita ada je main video game, tetapi sebagai satu hobi lah. Kalau tak dikawal, sebenarnya video game ni boleh menjadi satu kecelaruan mental. Macam ni kita nak bezakan video game sebagai satu hobi dan video game sebagai satu ketagihan. Okay, kita ada satu model yang dipanggil Griffith Model of Addiction, model ketagihan, yang kata ada 6 perkara yang kita boleh tengok untuk tahu sama ada seseorang itu ketagihan atau tidak. Yang pertama, perkara itu menjadi satu benda yang penting dalam hidup dia. Dia bangun, dia cari video game. Kalau dekat sekolah pun mungkin dia fikir pasal video game. Balik rumah je nak main video game. Dalam sehari mungkin spend 7 hingga 8 jam bermain video game. Dan ada yang pernah menghabiskan 50 jam berturut-turut main game dan meninggal sebabkan heart failure. Yang kedua, aktiviti itu digunakan untuk mengubah mood. Contoh, seseorang ni akan cari video game tu untuk dia rasa rush, dia rasa best. Kita boleh kaitkan juga sebenarnya dengan ketagihan pornografi, ketagihan bahan terlarang, betul tak? Mereka gunakan benda ni sebab nak rasa feel good tu. Yang ketiga adalah withdrawal. Jadi bila satu perkara tu diambil daripada orang ni, mungkin dia akan rasa cepat marah, dia akan rasa sedih, murung bila dia tak dapat. Di China, awal tahun ni, seorang budak yang masih bersekolah rendah cuba untuk serang ayah dia dengan parang apabila ayah dia ambil handphone dia untuk stop dia daripada main video game. Seterusnya adalah tolerance. Untuk mendapat efek yang sama macam kita first start tu, kita perlukan lebih banyak buat aktiviti tu. Dalam gaming ni, so mungkin first time sejam dah okey dah, 2 jam, 3 jam, 4 jam, selanjutnya lah sampai 10 jam baru dia rasa puas bermain game tu. Kelima, akan bermulanya konflik dengan orang sekeliling. Bergaduh dengan mak ayah ke, bergaduh dengan kawan ke, dah tak berkawan ke, ataupun dengan sekolah dah ada masalah. Jadi dia akan ada konflik dalam kehidupan dia disebabkan game ni. Dan tanda ketagihan yang terakhir ialah relapse. Contohnya, ada orang yang memang cuba untuk mengawal dia punya ketagihan tu daripada bermain, tapi mudah untuk dia kembali balik ke habit yang lama lah. Kalau dulu sebenarnya kita tak kata ni sebagai satu kecelaruan mental, tetapi pada tahun 2018 World Health Organization telah pun mengiktiraf gaming disorder sebagai satu kecelaruan mental. Jadi main game sebagai hobi sekiranya tidak diselia dengan baik boleh menjadi satu ketagihan. Bila kita dah ketagih, nak kembali balik ke jalan yang asal sangat-sangat sukar.